Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi kita di dalam kelas Pendidikan Islam bersama saya Ustaz Mahyudin. Hari ini kita akan membincangkan pelajaran ke-19 di bahagian Sirah dan Tamadun Islam tingkat 4 KSSM, tajuk Kerajaan Umayyah. Mari kita kenali terlebih dahulu sejarah Kerajaan Umayyah. Asal penubuhan Kerajaan Umayyah adalah bersempena nama Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf, iaitu salah seorang daripada pemimpin keturunan Quraisy. Pengasasnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Tempoh memerintah Kerajaan Umayyah adalah tahun 41 Hijrah hingga tahun 132 Hijrah. Kawasan Kerajaan Umayyah meliputi sebahagian besar benua Afrika, Asia dan Eropah. Bilangan khalifah yang telah menerjui Kerajaan Umayyah adalah seramai 14 orang. Antara khalifah-khalifah yang terkenal ialah Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Khalifah yang terawal adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, dan khalifah yang terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Kerajaan Umayyah berpusat di Damsyik. Untuk pengetahuan semua, pemerintahan Kerajaan Umayyah terdiri daripada dua tahap. Tahap yang pertama berpusat di Damsyik, iaitu pada tahun 41 Hijrah sehingga tahun 132 Hijrah dan menggunakan gelaran khalifah. Tahap kedua pula berpusat di Cordoba, iaitu pada tahun 138 Hijrah sehingga tahun 422 Hijrah menggunakan gelaran Amir dan Khalifah. Mari kita lihat khalifah Kerajaan Umayyah yang terkenal. Yang pertamanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau adalah khalifah yang pertama memerintah selama 19 tahun 3 bulan. Beliau telah menjadikan Damsyik sebagai pusat pemerintahan Islam yang terkenal. Beliau telah mewujudkan perkhidmatan pos berkuda iaitu Diwan Al-Barid dan juga telah memperkenalkan cap mohor rasmi Kerajaan Umayyah iaitu Diwan Al-Khatim. Beliau juga telah menubuhkan Jabatan Setiausaha iaitu Diwan Al-Khasail, Jabatan Cukai dan Jabatan Urusan Awam. Beliau juga telah memperkasakan armada laut. Khalifah yang kedua adalah Abdul Malik bin Marwan. Beliau merupakan khalifah yang kelima dan telah memerintah selama 21 tahun. Beliau telah menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi dalam urusan pentadbiran negara, mencetak mata wang dinar Islam yang pertama yang bertulisan Arab dan juga berteks Al-Quran. Beliau juga telah menarik taraf, perkhidmatan pos dan sistem pengangkutan awam dan menubuhkan Diwan Al-Jun untuk mengurus pertahanan negara serta mengarahkan pembinaan Qubbatul Sakhra di Baitul Maqdis. Khalifah yang ketiga adalah Al-Walid bin Abdul Malik. Beliau merupakan khalifah yang keenam dan telah memerintah selama 9 tahun 7 bulan. Beliau terlibat dalam pembukaan wilayah baru Islam seperti Andalus dan India, memperbaiki dan mencantikkan seni bina Masjid Nabawi, membina masjid baharu seperti Masjid Umawi di Damsyik yang bercirikan seni bina Islam, memberikan perhatian kepada rakyat yang berkeperluan khas seperti golongan warga emas dan orang buta dengan menubuhkan jabatan khas, menggalakkan pembinaan bangunan baharu yang bercirikan seni bina Islam dan memperbaiki jalan raya yang menuju ke negeri Hijaz bagi memudahkan perjalanan jemaah haji ke Baitullah. Khalifah yang keempat adalah Umar bin Abdul Aziz. Merupakan khalifah yang ke-8, memerintah selama 2 tahun 5 bulan. Beliau telah mengecualikan bayaran cukai jizyah yang dikenakan terhadap kafir zimmi sehingga ramai yang memeluk Islam. Beliau mengeluarkan arahan rasmi kepada Ibn Shihab Az-Zuhri untuk membukukan hadis Rasulullah SAW. Beliau juga telah membina rumah transit untuk para pedagang, menaik taraf infrastruktur untuk kemudahan rakyat seperti hospital, jambatan, perigi, jalan raya dan sistem pengangkutan awam.
Dan beliau juga telah mengasaskan Dewan Penasihat yang dianggotai oleh para ulama untuk memberikan nasihat kepada khalifah. Mari kita lihat pula apakah faktor kegemilangan kerajaan Umayyah. Daripada aspek agama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah menyemarakkan aktiviti keilmuan seperti pengajian Al-Quran dan pembukuan hadis. Begitu juga Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik telah menarik taraf dan membina institusi masjid seperti Masjid Nabawi untuk merancangkan aktiviti keagamaan. Dari aspek politik, pemilihan Damsyik yang strategik sebagai pusat pemerintahan oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan telah berjaya mengukuhkan pentadbiran negara. Pelantikan gubernur yang berwibawa juga telah berjaya menghapuskan pemberontakan oleh puak Khawarij dan Syiah. Kerajaan Umayyah juga telah berjaya meluaskan wilayah Islam di Rom, China, India, Afrika Utara dan Eropah. Dari aspek ekonomi, pengurusan Baitul Mal yang cekap sehingga hasil pendapatan negara melebihi keperluan. Contohnya pada zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Kerajaan juga telah berjaya memanfaatkan hasil daripada pertanian dan perdagangan untuk membangunkan negara. Dari aspek sosial, penjagaan kebajikan rakyat menerusi bantuan kepada golongan yang memerlukan dan penyediaan kemudahan asas seperti masjid, jalan raya dan hospital. Hubungan erat antara pemimpin dan rakyat juga mewujudkan suasana perpaduan dan harmoni dalam masyarakat. Dari aspek ketenteraan, pasukan angkatan tentera berdisiplin dan bersemangat jihad dalam mempertahankan agama dan negara. Kemudahan pengkalan tentera dan kapal perang yang dilengkapi dengan peralatan perang yang canggih, juga adaptasi strategi peperangan dengan meniru corak gerakan daripada Parsi dalam ketenteraan. Dari aspek pendidikan pula, Kerajaan Umayyah telah menjadikan masjid dan istana sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Galakan daripada Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul Aziz agar rakyat menguasai pelbagai ilmu nakli seperti Al-Quran, tafsir, hadis dan nahwu. Apakah faktor kemersutan Kerajaan Umayyah? Aspek politik. Sistem lantikan khalifah secara monarki menimbulkan perebutan kuasa dan persaingan dalam kalangan anggota keluarga. Pemberontakan oleh pihak Syiah dan juga Khawarij serta golongan yang tidak berpuas hati dengan penubuhan Kerajaan Umayyah. Dari aspek sosial, sikap taksub antara kabilah Arab Utara dan Selatan sehingga mencetuskan perpecahan dan gerakan sulit untuk menumbangkan kerajaan. Sikap diskriminasi sebahagian khalifah juga terhadap golongan Mawali seperti bangsa Parsi dan Barbar dalam pemilihan jawatan gubernur. Dari aspek akhlak, khalifah yang mengamalkan cara hidup mewah dan boros dalam perbelanjaan hingga menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan rakyat. Keruntuhan moral dalam kalangan khalifah juga kerana mereka cenderung kepada hiburan dan juga kekejaman. Apakah maksud Mawali? Mawali bermaksud orang bukan Arab yang memeluk agama Islam dan memiliki keistimewaan yang sama dengan orang Arab Muslim tetapi dikehendaki membayar cukai tambahan. Apakah iktibar dan pengajaran yang boleh kita dapat dari pemerintahan Kerajaan Umayyah? Sebagai umat Islam, kita hendaklah memartabatkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dalam urusan kepimpinan agar syariat Islam dapat ditegakkan. Kita hendaklah mencontohi sifat-sifat mulia yang ada pada khalifah Islam seperti zuhud, tegas, berilmu dan bijaksana. Kita hendaklah menjaga hubungan baik antara pemimpin dengan rakyat agar hidup harmoni. Kita hendaklah menjaga kebajikan sesama rakan agar mengeratkan kasih sayang. Kita hendaklah memiliki semangat jihad yang tinggi dalam mempertahankan kedaulatan negara. Kita hendaklah berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan agar dapat memberi sumbangan kepada umat Islam. Untuk pengetahuan semua, terdapat 4 peringkat jihad. Yang pertama, jihad memperbaiki diri. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Yang ketiga, jihad melawan kafir harbi dan munafik.
Yang keempat dan terakhir, jihad menghapuskan kezaliman dan kemungkaran. Begitulah tadi huraian tajuk Kerajaan Umayyah. Semoga apa yang dikongsikan di sini menjadikan manfaat untuk pelajar semua. Sekian dan selamat membuat ulang kaji.